Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kemudian kami akan membentangkan sebuah modul pengurusan disiplin berkaitan dengan penglibatan politik murid di sekolah. Lebih dahulu saya akan perkenalkan adik kepada kami iaitu diri pada Muhammad Fikri bin Azhar, Ahmad Khairul Farid bin Abu Hafidi, Muhammad Nazir Umatno, saya sendiri, Muhammad Aiman bin Rosli, Muhammad Arif Ashraf bin Muhammad Sabri, dan Muhammad Amin Fikri bin Zawai. Baiklah. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan buku panduan pengurusan penglibatan politik dalam kalangan murid di sekolah. Yang pertama adalah dalam modul ini terdapat 4 bab, dan bab yang pertama adalah mengenai pengenalan penglibatan politik. Baiklah. Sebenarnya ini isu penglibatan politik dalam kalangan murid di sekolah dilihat sedikit membimbangkan apabila kerajaan telah memutuskan untuk membenarkan undi 18, iaitu remaja yang telah cukup umur 18 tahun layak untuk mengundi. Dan memandangkan ketika ini pemberitaan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM dilanjutkan sehingga Mac, di mana pelajar-pelajar sudah memasuki usia 18 tahun, situasi ini akan memandangkan jadi satu buku panduan perlu diwujudkan bagi membanteras dan mengawal perkara ini. Baiklah, matlamat buku panduan ini adalah untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang pelibatan murid dalam bidang politik dan cara menguruskannya. Iaitu warga sekolah juga dapat memahami dan menghayati peranan serta fungsi masing-masing dalam melaksanakan strategi dan pelan tindakan di peringkat sekolah untuk mengatasi masalah penglibatan politik dalam kalangan murid sekolah. Dan objektif modul ini bagi pada 4. Yang pertama adalah memberi kefahaman dan kesedaran kepada pihak sekolah tentang isu pelibatan politik. Yang kedua, memberi panduan kepada pihak sekolah tentang pengurusan penglibatan politik. Yang ketiga, menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk mengupasakan peraturan berkaitan larangan. Dan yang keempat adalah menjadi panduan kepada pihak sekolah berhubung langkah mengatasi masalah penglibatan politik dalam kalangan murid sekolah. Baiklah, apa itu politik? Politik didefinisikan sebagai satu proses dan cara membuat keputusan untuk satu kumpulan, walaupun ia kebiasaannya digunakan bagi merujuk kerajaan, tetapi tingkah laku politik juga boleh didapati dalam bidang korporat, akademik, agama dan institusi-institusi lain. Politik juga merujuk kepada keupayaan untuk memaksa kehendak seseorang kepada yang lain. Pembuatan kuasa ini dikenakan dalam segenap lapisan masyarakat daripada kecil-kecil puak dan suku hinggalah sebesar-besar negara dan pertubuhan antarabangsa. Pelaksanaannya turut didatangkan dalam pelbagai cara, termasuklah menggalakkan perbincangan, pandangan dan rundingan sesama anggota serta menulis undang-undang dan melaksanakan. Baiklah, peraturan disiplin sekolah tentang larangan penglibatan politik dalam sekolah. Sepertinya merayu undi bagi mana-mana pihak parti perubahan politik atau mana-mana calon dalam satu pilihan raya. Ini adalah contoh bentuk penglibatan politik murid di sekolah. Seterusnya adalah menyokong atau menentang mana-mana parti perubahan politik, pencalonan mana-mana individu dengan menentang seorang atau beberapa orang lain dalam satu pilihan raya serta berucap atau mengganggu mana-mana percubaan awam yang sah. Yang ketiga, menyebar atau menjadi penyebab tersebarnya sebarang penyelidikan politik, dokumen atau propaganda lain bagi satu pihak untuk menyokong satu parti politik tersebut. Seterusnya adalah mengganggu perjalanan sesuatu perjumpaan awam yang sah dengan cara yang mungkin menghalang kelancaran urusan perjumpaan yang diadakan itu. Baiklah, terdapat beberapa faktor mengapa murid ini melibatkan diri dalam politik. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan daripada ibu bapa, pengurusan disiplin sekolah yang kurang cekap, murid yang terlalu aktif, murid yang dan juga murid gila-gila ataupun murid yang ingin menonjolkan diri beliau, dan juga yang terakhir adalah mudah terpengaruh dengan orang lain. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan bagi bab 2, iaitu pengurusan masalah penglibatan politik di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Rosli akan meneruskan lagi pembincangan atau penelitian dalam modul yang kami hasilkan, iaitu pada bab 2, iaitu pengurusan masalah penglibatan politik di sekolah, iaitu ataupun peranan. Okey, terlebih dahulu kita melihat kepada carta alih ini atau susunan ini, iaitu pada bahagian pertama iaitu pengerusi diketuai oleh pengetua, naib pengerusi PKM, setiausaha ketua guru disiplin, penolong setiausaha guru disiplin, penyelaras tingkatan, unit bimbingan dan kaunseling, AJK disiplin dan guru penyelaras badan pengawas. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada contoh peranan atau apa yang perlu dibuat oleh pengurusan di sekolah atau melibatkan kes politik dalam kalangan murid ini. Baik,
Saya mengambil contoh untuk 3 bahagian teratas, iaitu pengetua, PKM dan guru disiplin beserta contoh yang disediakan. Baik, untuk pengetua, dia perlu berkuasa sepenuhnya terhadap pengurusan disiplin, iaitu ketika mengetahui bahagian disiplin. Yang seterusnya adalah memastikan wujudnya suasana kerja berpasukan dalam menangani gejala berpolitik di sekolah. Okay, itu adalah contoh yang boleh saya ambil, antara 2 contoh yang boleh diambil daripada modul yang kami hasilkan. Dan modul itu dapat banyak contoh lagi, saya mengambil contoh sebanyak 2. Okay, seterusnya ialah PKM, iaitu menguruskan mesyuarat berkaitan pengurusan disiplin sekolah. Yang kedua ialah memfailkan salinan laporan dan ahli jawatankuasa berkaitan dengan masalah disiplin ataupun dengan jawatankuasa disiplin ni lah. Okay, yang seterusnya ialah kita beralih kepada guru disiplin. Okay, untuk guru disiplin ni, tugasnya ialah merekodkan semua kes salah laku murid dalam SSDM 2.0 yang terbaru. Dan yang kedua ialah menjalankan pemantauan kes penglibatan politik oleh murid ini, iaitu murid yang melakukan salah laku seperti penglibatan dalam politik dan tindakan yang berterusan. Sekian daripada saya. Saya teruskan lagi dengan rakan seterusnya. Pada bahagian bab 3 ini berkenaan dengan langkah mengatasi masalah penlibatan politik di sekolah. Golongan pelajar sekolah sememangnya perlu dielakkan daripada melibatkan diri dalam kancah politik yang dilihat begitu kompleks pada peringkat umur mereka. Melihat kepada peraturan 6 dalam peraturan 1959 iaitu disiplin sekolah, melarang secara nyata pelibatan murid dalam sebarang aktiviti yang bersifat politik dan dalam aktiviti pilihan raya sama ada di dalam maupun di luar sekolah. Ini merupakan langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah melalui 3 perkara yang berikut. Pertamanya, orientasi pemulihan, di mana orientasi ini sebelum mulakan tindakan orientasi pemulihan, pihak sekolah perlu mengenal pasti masalah yang berlaku terhadap pelajar yang melibatkan diri dalam kancah politik. Ini kerana mereka perlu disiasat dengan lebih mendalam untuk bertanyakan kepada pelajar itu sendiri bagaimana boleh terlibat dengan agenda tersebut. Dan yang keduanya, orientasi pencegahan. Orientasi ini perlu dilakukan secara proaktif kerana tindakan ini adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan langkah pemulihan. Oleh itu, pihak sekolah perlu menyentuh pendidikan tentang politik agar dapat memberi kesedaran kepada pelajar bahawa pelibatan politik pada tahap remaja terutama di sekolah boleh menjejaskan keharmonian dan perjalanan sistem pendidikan di sekolah. Orientasi perkembangan merupakan orientasi yang ketiga. Sekolah merupakan ejen untuk mencapai perpaduan dan pemufakatan antara warga sekolah dan masyarakat. Oleh yang demikian, seharusnya perkembangan dari segi nilai, kerjasama dan keharmonian dapat disemakkan dalam kalangan pelajar dengan mengambil langkah memberi sokongan penuh kepada mereka dalam apa jua bidang selain politik. Seperti apa yang dipaparkan, ini merupakan contoh program atau aktiviti dalam menangani penlibatan politik dalam kalangan pelajar ataupun murid di sekolah rendah. Ini merupakan pemulihan, pencegahan, perkembangan. Pada peringkat pemulihan, melibatkan murid bermasalah sahaja, pelibatan guru kaunseling atau pakar sahaja. Reaktif, program celik minda, kaunseling individu, keluarga, kelompok dan konsultasi bapa. Dan psikoterapi. Dari segi pencegahan pula, semua murid terlibat proaktif. Aktiviti sepakat berkat minggu memahami budaya. Dari segi perkembangan, semua murid juga terlibat. Pelibatan semua proaktif, aktiviti pelancaran kempen hindari politik di sekolah dan program penghayatan agama. Dan program-program lain yang bersesuaian boleh dilaksanakan juga dalam menangani isu ini. Begitu juga dengan peringkat sekolah menengah dalam menangani pelibatan politik, di mana semua apa yang diterangkan sebentar tadi boleh diaplikasikan di peringkat sekolah menengah dan hanya aktiviti bersesuaian sahaja diterapkan balik dan ditambah dengan program-program yang lebih efektif.
Ini merupakan peringkat perancangan dan penilaian menangani pelibatan politik dalam kalangan murid di sekolah. Adanya pelantikan jawatan kuasa program atau aktiviti, apa, bila, bagaimana, siapa, merancang, mengumpul maklumat, analisis dan penentuan keperluan, objektif, memilih aktiviti, jadual kerja, pelaksanaan dan penilaian. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada bab 4 iaitu carta pengurusan, prosedur pengurusan kes, senarai semak dan instrumen penilaian. Sekarang kita akan melihat kepada carta aliran pengurusan selaku politik dalam kalangan pelajar sekolah. Dalam carta aliran ini menunjukkan bahawa aduan selaku politik yang diterima daripada guru-guru atau pelajar perlulah dibuat siasatan terlebih dahulu. Dan sekiranya aduan ini menunjukkan bahawa tiada kes selaku politik dalam kalangan pelajar, maka kes ini haruslah ditutup. Manakala sekiranya aduan ini menunjukkan bahawa adanya kes selaku politik dalam kalangan pelajar, maka tindakan-tindakan seterusnya perlu diambil. Antara tindakan-tindakan yang perlu diambil seperti memberi nasihat, merotan jika pelajar itu lelaki dan memanggil ibu bapa mereka. Dan kita juga perlu memberi markah demerit kepada pelajar tersebut dan pantau gerak laku pelajar tersebut. Dan sekiranya kes ini berulang dan demerit mereka terkumpul bertambah, maka kita perlu menghantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa mereka. Dan pelajar ini perlu membuat perjanjian untuk berkelakuan baik. Dan apabila kita menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama, maka kita perlu menghantar surat amaran kedua dan rotan jika perlu. Dan pelajar tersebut juga perlu mendapatkan khidmat kaunseling. Seterusnya, kita juga perlu memantau gerak laku pelajar berkenaan dan sekiranya demerit pelajar tersebut bertambah, kita perlu menghantar surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir dibuat oleh pelajar. Seterusnya, kita perlu membawa kes ini kepada JK disiplin sekolah mengikut prosedur biasa, dan jika dicadangkan buang sekolah, kita perlu mengikut prosedur berkenaan. Seterusnya, kita melihat kepada prosedur pengurusan selaku politik dalam kalangan pelajar sekolah. Dalam bahagian ini menunjukkan peranan-peranan yang dimainkan dalam setiap jawatan untuk mengurus kes selaku politik dalam kalangan pelajar di sekolah. Misalnya, peranan PKM atau guru disiplin iaitu yang berperanan sebagai menerima aduan, membuat siasatan, mengambil tindakan, memberi markah demerit, menghantar surat amaran pertama, menyuruh pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik, menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. Seterusnya, kita dapat lihat juga peranan kaunselor di sekolah dalam mengurus kisah laku ini seperti memberi khidmat kaunseling kepada pelajar berkenaan. Kita juga dapat melihat peranan pengetua atau PKM iaitu memberi surat amaran terakhir jika kes laku sudah pada tahap yang serius, dan kes ini perlu dibawa ke JK disiplin sekolah mengikut prosedur biasa. Dalam pengurusan kes laku politik pelajar di sekolah ini, terdapat dua borang yang digunakan iaitu borang salah laku pelajar yang berkaitan dengan politik dan juga borang perjanjian berkelakuan baik yang perlu diisi oleh pelajar berkenaan. Seterusnya, kita melihat kepada senarai semak pengurusan salah laku politik dalam kalangan pelajar sekolah, yang mana senarai semak ini perlu diisi atau ditandakan oleh guru-guru berkenaan seperti guru disiplin atau PKM dalam mengurus kes salah laku politik di sekolah yang melibatkan pelajar sekolah. Dan ini merupakan instrumen penilaian yang mana kita ingin menilai tahap kefahaman pelajar mengenai dengan pelibatan politik di sekolah, yang mana penilaian pertama ini berkaitan dengan penilaian kefahaman pelajar tentang pelibatan politik sekolah, dan instrumen ini perlu dijawab oleh pelajar. Dan ini merupakan instrumen penilaian yang kedua iaitu ingin menilai tahap kefahaman pelajar mengenai kesan penglibatan politik terhadap pembelajaran di sekolah, supaya pelajar tahu apakah kesan-kesan yang dialaminya apabila melibatkan politik di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.